Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin tunjukkan ciri-ciri yang ada di dalam sistem Easy Workshop. Pertama sekali, anda perlu masukkan email dan juga password yang telah kita daftarkan sebelum ini. Kemudian kita klik login. Ini adalah paparan utama selepas anda login ke dalam sistem. Ini adalah paparan yang berkaitan dengan dashboard, di mana dia akan menunjukkan statistik kewangan untuk syarikat anda. Pada sebelah kiri, ini adalah modul yang kita akan berikan kepada pengguna, di mana ini adalah dashboard yang seperti mana yang anda nampak pada ketika ini. Yang ini adalah modul untuk produk yang di mana kita akan gunakan semasa untuk membuat sales order, quotation ataupun purchase order. Yang ini pula adalah modul untuk customer yang di mana kita akan simpan senarai customer yang telah kita daftarkan ke dalam sistem. Okey. Lepas tu kita ada modul untuk sales order yang di mana di dalam sales order ni kita bahagikan kepada dua, iaitu quotation untuk sebut harga sebelum kita nak buat sales order tu, ataupun customer nak tahu apa barang yang dia berapa harga barang yang kita akan charge kepada dia, kita boleh buat dia punya quotation. Lepas tu daripada quotation ini kita juga boleh terus create sales order yang di mana apabila kita create sales order, dia terus akan buka sales order dan dia akan setelah kita save, dia akan kira sebagai sales. Okey. So ini adalah modul yang berkaitan dengan sale lah. Purchase order ni pula adalah modul di mana kita nak buat dia punya orang panggil apa tu, kita nak order barang pada kita punya supplier. So dekat dalam purchase order ni kita bahagikan kepada dua jenis. Pertama adalah initial order request yang di mana anda boleh serahkan kepada staff anda untuk request order apa yang dia nak. Akan tetapi dia masih lagi belum didaftarkan ataupun belum diberikan purchase order tu kepada supplier. So kita boleh buat initial order request dulu. Okey. So kalau add order ni maksudnya kita dah confirm apa yang barang kita nak order dengan supplier kita. So boleh terus create dia punya purchase order. Okey. So ini adalah inventory. Inventory tu menunjukkan berapa banyak stok yang tinggal di dalam kita punya sistem. Jadi kalau kata kita nak tahu stok yang berkaitan dengan Azia punya barang, boleh type macam ni saja. So dia akan senaraikan stok yang berkaitan dengan Azia. Jadi dekat sini akan membantu kepada owner workshop supaya dia boleh tahu stok ni ke mana datang dan juga ke mana dia pergi. Okey. So kalau seperti mana kita nampak kompresor Azia 1.0 ni, kita boleh tahu berapa banyak stok keluar untuk sales order ini dan berapa banyak stok yang telah kita masuk ke dalam ini, dan juga kalau sekiranya ada item yang telah rosak dan kita nak buat penukaran, kita juga boleh tahu daripada mana sales order barang itu telah dipulangkan. So nampak, so dia akan link pada sales order, dia juga boleh link kepada kita punya barang masuk. Okey. Modul yang berkaitan dengan expenses yang di mana kita boleh masukkan perbelanjaan kedai kita. Okey. So bila kita klik list di sini, dia akan tunjukkan senarai perbelanjaan kedai kita dan juga cawangan mana yang kita masukkan. So benda ni anda boleh rekodkan juga mengikut cawangan. Nak tambah rekod perbelanjaan, hanya simplify, klik je expenses dekat sini. Pilih je, masukkan reference, masukkan amount, lepas tu masukkan kategori apa, dan kategori ni dia tak limit, dia boleh tambah ataupun dia boleh buang ikut keperluan dan juga kehendak workshop tersebut lah. Okey. Lepas tu kita boleh pilih branch mana, kemudian kita boleh masukkan nota sebagai rujukan dan juga kita boleh upload receipt ataupun bill yang berkaitan dengan perbelanjaan tersebut. Okey. So kita juga ada kategori yang di mana kategori ni dia tidak limit. Maksudnya kita nak tambah, kita nak buang, tak ada masalah. Kita boleh tambah kategori ni bila-bila masa. Okey.
Untuk report di dalam sistem ini kita ada bagi lebih kurang dalam 14 report. So yang pertama sekali kita ada report untuk purchase order, kita ada report untuk sales order, kita juga ada produk punya purchase report. Maksudnya kalau kata kita kita ada masukkan beli barang daripada supplier, kita dah buat pembayaran, so automatik dia akan terus masukkan stok tu ke dalam inventory. So inilah dia punya tujuan report tersebut. Kita juga ada senarai report untuk jualan. Okey, so setiap jualan ni apa report-report yang kita keluarkan. So mana-mana barang yang kita dah return pada customer kita, customer dah return kepada kita pun dia akan nampak dekat sini. Okey. So kita juga ada produk warehouse punya report. Maksudnya walaupun anda ada workshop, tetapi kalau barang tersebut kita simpan pada warehouse lain, dia juga boleh track. Okey, so macam contoh untuk kompresor ni pada warehouse punya HQ dah tinggal -3. -3 tu maksudnya dia tak pernah ni lah kan, dia tak pernah masukkan dalam stok dia. So tak tahu dah jadi -3, bermaksud warehouse tu dah hutang stok -3. So benda ni dia boleh track juga. Okey, so kita ada store report. Okey, setiap store report ni berapa banyak stok dia tinggal, apa semua tu kita boleh nampak lah dekat sini, semua dia akan keluarkan. Okey, so kita ada juga purchase payment report. Okey, purchase payment report tu maksudnya apabila kita dah create purchase order dekat sini kan, dekat orders dekat sini. Okey, so saya klik sini, saya nak add payment, saya masukkan berapa bayaran dia semua tu, saya tekan save. So kita dah tahu yang ini dah jadi paid. Bila kita pergi kepada purchase payment report, dia akan keluar dekat sini, nampak tak? So ini nak memberitahu bahawasanya purchase order yang kita hantar kepada supplier kita telah bayar, so dia akan masuk dekat sini. Alright, sales payment report bermaksud senarai customer yang telah bayar kita punya sales order. So kita beritahulah bayar guna apa, cash ke, credit card ke dan sebagainya. Expenses report ni adalah untuk senarai report yang di mana yang kita gunakan untuk perbelanjaan. Okey, profit and loss maksudnya berapa banyak purchase order kita dah buat dan juga berapa banyak kita punya sales order kita dah dapat. Jadi kita boleh nampaklah gross total berapa untuk purchase order dan gross total untuk sales order kita dah dapat berapa. Okey, sale and vs purchase bermaksud kita boleh tahu untuk dalam graf ini berapa banyak kita punya purchase order. Okey, pada 14 hari ni berapa banyak sales order kita keluar. So dia akan keluar graf seperti ini. Dia juga boleh difilter mengikut bulan dan juga mengikut tahun. Kemudian kita ada supplier payment report. Okey, supplier payment report ni bermaksud berapa banyak purchase order kita dah keluarkan dan berapa banyak pula kita punya hutang dengan kita punya supplier. Yang ini adalah purchase order yang telah kita buat pembayaran. So maksudnya kita berhutang dengan supplier ni sebanyak RM870. Customer payment report, ini adalah customer, berapa banyak yang dia berhutang, berapa banyak dia punya sales order dia. Okey, dan berapa banyak dia dah bayar dan berapa banyak lagi dia berhutang dengan kita. So semua ni lengkap, kita boleh tahu setiap customer ni apa dia punya hutang dia dengan kita. Kita juga ada warehouse report. Okey, warehouse report ni dia lebih kepada macam saya cakap lah, kalau ada stok yang kita set untuk warehouse tersebut, dia akan tunjukkan report yang berkaitan dengan stok warehouse tersebut. So dia boleh nampak dekat sini. Okey, so ini adalah senarai-senarai modul untuk report. So next kita pergi kepada branch. Apa itu branch? Branch ini adalah di mana kita bila kita nak buat sales order, kita nak buat quotation, ataupun katakanlah workshop anda mempunyai lebih daripada satu branch, kita boleh gabungkan ke dalam sistem yang sama. Jadi apabila kita nak add branch ni, untuk branch ni dia ada apa nama kata? Dia ada limit. Kalau kita ambil plan yang RM840, so anda akan dapat satu branch minimum. Kalau ambil yang package plan yang RM1080 ke atas, akan anda boleh tambah branch
up to kepada 3 branch. So kalau nak tambah branch, simplify add dekat sini, masukkan maklumat branch tersebut. So nanti bila kita nak buat sales order ke apa ke, okey, contohnya kita akan nampak lah branch banyak ada kat sini. So ini tujuannya untuk mengasingkan sales order ni mengikut branch yang mana. Jadi kalau kata pada workshop yang mempunyai lebih daripada satu branch, memang sistem ini sangat mudah untuk anda asingkan. Tak perlu nak pening-pening kepala dah. Okey, tak perlulah nak buat 2-3 akaun ke apa ke, pakai je satu akaun yang sama. Alright. So next, kita juga ada roles. Apa itu roles? Role ni bermaksud kita boleh buat, kita boleh set dia punya permission. Okey, kita boleh set dia punya permission. Contohnya bila saya tekan edit dekat sini, apa yang saya nak bagi permission kepada role yang bernama staff ini. So kita contohnya staff ni, role yang staff ni saya nak bagi access tu hanya boleh lihat customer, boleh tambah customer, boleh update customer, boleh delete customer. Dia juga boleh buat quotation dan juga boleh buat sales order. So apabila saya login sebagai customer punya staff, dia akan nampak access seperti ini. So saya hanya boleh login, saya hanya boleh dapat akses apa yang telah ditetapkan untuk role staff tersebut. Nampak? So dia tak akan nampak benda dari report ke apa ke, dia tak nampak dah. So sistem ini sangat fleksibel. Ini boleh ditentukan mengikut anda punya requirement. Okey. So ini adalah page modul mengenai user. So untuk user ni maksudnya adalah anda sebagai owner nak berikan staff mana untuk akses ke dalam sistem. Jadi kita boleh create user. So user ni dia tak limit. Kalau kata anda nak bagi akses 100 orang pun tak ada masalah. Dia boleh masuk sebanyak yang boleh. Okay. So kalau kata nak tambah staff apa tu, just add the user. Okay. Contohnya seperti ni, saya edit, saya masukkan nama, nombor telefon, saya masukkan role apa, kemudian sebelum kita terus tambah save dekat sini. So dia akan create yang user baru untuk anda lah. Okay. So ini adalah user role. Okay, contohnya untuk super admin, apa role, apa senarai user yang ada, dan apa yang senarai user yang kita punya. So kita nak tambah contoh untuk Nara Melina ni, saya nak letak dia role sebagai staff, saya masukkan seperti ini. So dia dah jadi Nara Melina ni pun sebahagian role untuk staff ni juga. Alright. So yang ni current online user. Jadi kalau kata staff yang login apa semua tu 2-3 orang serentak, anda akan nampak lah siapa yang akan masuk dekat sini, dia akan keluar dekat sini. Okay. So next kita akan tunjukkan bahagian setting. So apa yang ada bahagian setting ni adalah berkaitan dengan company profile, setting untuk company profile, dan juga setting untuk term and condition, yang di mana term and condition ni kita akan digunakan pada sales order dan juga quotation. Kita pergi dulu kepada company profile. Company profile ni adalah maklumat berkaitan dengan workshop anda, yang di mana semasa kita register, kita dah isikan maklumat ini, dan kita juga boleh upload logo ataupun kita nak tukar logo, kita boleh buat di dalam company profile. So apa kegunaan logo ni? Logo ni akan digunakan pakai ketika kita nak cetak kita punya kita punya sales order, kita punya purchase order, dan juga kita punya quotation. So logo dia akan refer di dalam company profile ni lah. Jadi kalau ada apa-apa ada maklumat nak tukar, just tukar je maklumat yang berkaitan dengan company profile, alamat ke apa ke, just terus tekan save dekat sini. Okay, next kita akan pergi pada term and condition. Term condition ni kita ada dua. Pertama, term and condition untuk quotation, dan juga term and condition untuk kita punya sales order. So untuk term and condition ni terpulang kepada workshop punya workshop punya term and condition. Sebab setiap workshop ni dia ada term and condition yang berbeza-beza kan. Jadi apa yang saya nak cakap, dalam term and condition ni kita boleh set lah sama ada kita nak bagi ayat tu bold ke apa ke. Kita boleh buat sampai tahap macam ni. Okey. Jadi term ni bila kita buat sales order ke quotation ke, dia akan refer daripada sini. Jadi kalau kata ada apa term condition tambahan ke apa ke, so kita boleh ubah dekat sini. Okey. Dan untuk makluman, term and condition ni hanya bertukar
pada quotation yang baru. Maksudnya kalau quotation lama tu, term and condition tu dia akan refer pada ni lah. Okey. Jadi ada setengah juga bengkel dia masukkan term and condition dia pasal maklumat pembayaran. Contoh macam dalam sales order ni, term and condition dia letak maklumat pembayaran pun boleh buat, tak ada masalah. Terpulang kepada workshop masing-masing macam mana cara dia. Okey. So kalau dah ubah semua, kita tekan save. Alright. So bila kita pergilah, contohlah saya pergi list order ke apa ke, bila kita generate invoice, so kita akan nampak lah dia punya invoice tu. Okey, nama cawangannya. Untuk alamat ni, setiap sales order ni dia akan guna dia akan refer cawangan mana yang kita guna, logo yang kita dah upload tadi tu. Okey, kemudian item-item barangnya. So kita kat sini kita boleh nampak lah term and condition. Alright. So kita boleh print di sini dan berikan kepada kita punya customer. Macam tu lah dia punya setting dia. Okey. So ini adalah billing. Billing ni untuk maklumat anda, kita bekerjasama dengan Stripe. Jadi kalau ada apa-apa update berkaitan dengan billing, kita akan pergi kepada Stripe punya ni lah. So anda boleh tukar plan, dia tukar cancel plan ke apa, semua boleh buat di dalam sistem ni. Okey, so billing ni ia mengacu pada package. Untuk buat masa ini, kita perkenalkan mesej secara tahunan. Jadi setiap tahun tu anda kena masukkan maklumat kad kredit, dan kita dan dia akan renew secara automatik setiap tahun. Alright. So dekat sini kita boleh nampak lah dia punya plan dia. Apa plan kita offer. Kita ada basic, kita juga ada premium plan. Okey. So apa beza basic dengan premium plan tu, kita boleh refer kepada produk katalog kami di website. Alright. Okay. So saya rasa itu saja pengenalan, okay, untuk sistem kami. Jadi kalau berminat, tunggukan tarikh pelancarannya. Tak lama lagi. Kita masih lagi tengah buat beberapa testing. So kalau ada apa-apa feedback apa tu, kita akan kita akan improve sistem ni dari semasa ke semasa. Alright. Thank you.